Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Baik, insyaAllah hari ini saya nak sambung lagi catatan perjalanan saya di negeri Sarawak. Baik, Okey, baik. Bertanya tentang budaya setempat, masyarakat di Miri ataupun di Sarawak, khususnya di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang. Saya rasa bersyukur bila Allah takdirkan saya mengajar di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang. Bila datang tu barulah kita rasa memang ada kejutan, sebab dengan pelbagai bangsa, etnik dan sebagainya. Kalau di tempat saya tu majoriti orang Melayu Islam, adalah sikit-sikit kawan-kawan Cina dan India tu pun tak ramai. Baik, bila datang di kolej masa itu, barulah saya kenal adanya orang Kedayan, adanya orang Iban, ada orang Bidayuh, ada Kiput, ada Bisaya, ada macam-macam ni, banyak. Sebab Miri ini salah satu bahagian yang paling ramai etnik di negeri Sarawak. Jadi kita kena terima hakikat, sebab dalam Al-Quran pun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik, di sini Allah dah terang dah. Allah terang kepada manusia, Allah bagi tahu kepada manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki, daripada perempuan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, untuk kita saling kenal mengenali, bukan untuk kita bermusuh-musuhan. Untuk kita saling kenal mengenali, bukan untuk kita bermusuh-musuhan. Tak ada pun ayat diterang untuk supaya kita bergaduh, supaya kita bermusuh, supaya kita anti antara satu sama lain. Di sini menunjukkan Allah itu maha berkuasa. Allah maha berkuasa mencipta pelbagai kulit. Ustaz Fauzi kulit gelap sikit, orang ini kulit cerah sikit, ini sawo matang, ini macam tu lah. Jadi kita kena bersyukur. Jadi Allah takdirkan saya di Kolej Haji Bujang yang memang ada pelbagai etnik di situ. Itu satu keseronokan, keunikan bila kita dapat berjumpa realiti. Sebelum ni kita belajar amali saja. Zaman sekolah, zaman duduk di pondok dulu, kita belajar saja ayat ni. Tapi bila datang ke sini, berjumpalah dengan pelbagai budaya. Terkejut tu memang terkejut lah. Sebab kalau saya sekolah dulu, sekolah budak-budak lelaki saja. Jadi ini keunikan yang ada, yang patut kita terima, yang patut kita bersyukur. Dan ini merupakan peluang kita bila kita berhadapan dengan masyarakat pelbagai etnik ini. Itu satu keseronokan. Alhamdulillah kalau sampai sekarang ni, bila dah 27 tahun berada di bumi Kenyalang ni, tengok seimbas lalu pun kita dah dapat tahu, oh ini Iban, oh ini Bidayuh, oh ini Kenyah, oh ini Kelabit. Dapat tahu, oh ini Melanau dan sebagainya. Okey, itu kelebihan yang kita nampak. Allah itu maha berkuasa. Allah itu bukan hanya kita tengok pokok-pokok kayu-kayu yang berbeza, buah berbeza warna dan sebagainya, tapi manusia itu pun Allah cipta dengan pelbagai. Jadi di sinilah tempatnya. Jadi kita kena ambil peluang. Allah bagi akal kepada kita macam mana kita nak buat supaya etnik ini supaya dapat duduk aman damai dalam sebuah negeri dan negara yang berbilang kaum ini. Ini saya rasa bersyukurlah bila Allah Ta'ala tempatkan saya di Sarawak ini. Banyak ilmu yang saya dapat, dan sampai sekarang pun saya masih lagi menuntut ilmu. Okey, baik. Bagi rakan-rakan yang sedang menonton video ni, kalau ada apa-apa nak minta, mana tahu ada permintaan khas nak Ustaz cerita tentang sedikit sebanyak pengalaman yang ada di Sarawak ni, khususnya di Miri, okey, boleh tulis dalam komen di bawah.
dan jangan lupa subscribe untuk memudahkan, insyaAllah Ustaz bercerita lagi. Banyak ni, panjang siri-siri yang akan datang tu, banyak lagi. Kejutan lain yang saya rasa bila berjumpa dengan suasana baru tu ialah budaya budak-budak sekolah seawal di tingkatan 1 lagi dah dia punya speaking dia cair, baik. Have you ever had a dreams that you had you could do so you want him to do you so much you could do. Memang mantap rasa. Aduh, lemahnya aku rasa tak ada ilmu langsung lah. Rasa malu pada rasa macam mana nak buat. Tapi itu bagi semangat ataupun cabaran kepada diri saya sendiri. Okay, one day saya mesti improve saya punya English. Rasa tercabar lah sebab hari-hari jumpa budak-budak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni, dia cakap English biasa mantap. Biasalah kita orang dari Kedah, datang dari Kedah English cakap mana aja, yes, no, alright, thank you tu boleh kan? Yes, no, alright, thank you tu boleh kan? Jadi di sini saya nampak satu budaya yang cukup menarik yang saya cabar diri saya untuk terus belajar. Jangan kita ingat kita dah ada ijazah, kita ada ijazah, kita ada sijil keluar universiti, kita serba-serbi tahu, tidak. Dan sometimes kita kena belajar daripada sama ada anak murid kita ke, tukang kebun ke, ibu bapa ke, semua yang ada di persekitaran kita itu ialah medium untuk kita belajar. Mantap. Jangan kita rasa aku dah ada sijil, dah ada apa, kita nak ego, nak belagak, orang tegur pun tak boleh. No. Tak tepat. Jadi di sini saya ambil saya ambil satu iktibar bahawa medium-medium yang dah ada di sekitar kita itu ialah tempat kita untuk belajar. Saya masih ingat lagi masa zaman sekolah mula-mula datang tu, saya dia bagi tugas untuk sebagai guru keceriaan, guru 3K sekolah. Jadi kita ubah sikit lah cara. Kalau sebelum ni kita tengok tanam bunga kan, kita ubah sikit. Kali ni kita buat simen fero, kita buat mural, kita buat apa. Sebab saya nampak pelajar-pelajar yang ada tu, dia bukan hanya kita latih untuk belajar, tetapi kita kena latih dia juga untuk wujud satu budaya kesukarelaan tu, budaya kreatif, budaya cabar diri sendiri. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Jadi budaya-budaya tu kena terap. Sebab sekolah ialah tempat untuk menanam budaya yang baik-baik. Itu bagi saya yang saya pegang sampai sekarang. Jadi budaya tu siapa nak buat? Kita kena didik, kita kena latih. Baik. Jadi masa itulah mulalah buat simen fero dan sebagainya. Saya pun belajar juga dengan orang Indon. Malam-malam bila waktu keluar minum kan, saya dah kenal dah, sebab saya duduk pergi beli baja, pergi beli benih pokok di nursery tu. Saya dah berkawan dengan seorang Indon yang memang dia pakar buat simen fero. Jadi malam-malam saya ajak dia keluar minum kopi, saya belajar. Sebab saya nampak benda ni, kalau kita memang kotor, simen, buat kerja dengan simen tu kotor. Tapi kalau kita tak nak belajar, sampai bila kita tak tahu, walaupun kita dah jadi seorang cikgu, dah ada gaji, tapi benda-benda lain tu kita kena belajar. Sebab kita nak wujud budaya, kita nak tanam budaya kepada pelajar, budaya rajin, budaya fikiran kreatif. Jadi sekurang-kurangnya kita kena ada juga sedikit ilmu. Jadi saya rasa saya berterima kasihlah kepada pengetua saya masa tu, selepas Cikgu Joseph tu, Cikgu Lily masuk. Nanti kita cerita macam mana hari pertama Cikgu Lily masuk. Saya dengan Cikgu Lily, saya masuk dulu di college, walaupun dia sebelum tu pernah jadi guru di situ. Okey, baik.
bila nak deal dengan kontraktor ataupun pembekal kita nak order simen, nak order besi, nak order apa tu, Cikgu Lily minta kontraktor tu deal direct dengan saya dengan syarat you must speak English with Ustaz. Jadi ialah kontraktor tu pun dia deal dengan saya dalam bahasa Inggeris. Saya faham, tapi biasalah nak balas balik tu lambat sikit. Jadi di sini saya sambil belajar. Walaupun broken entah apa lah. Sampai sekarang saya masih kenal lagi kontraktor tu, Mr. Jeffrey, masih lagi berhubung sampai sekarang. Jadi dia banyak memberi, orang kata apa, memberi dorongan kepada saya untuk belajar bahasa Inggeris di samping pelajar-pelajar tadi tu. Pelajar-pelajar, saya masih ingat lagi pelajar-pelajar kolej Tun Datuk Tuan Haji Bujang yang memang sekarang dah majoritinya berjawatan tinggi. Banyak saya belajar daripada mereka. Saya datang ke Sarawak ni bukan hanya sekadar saya nak mengajar sebagai seorang guru, malah saya dapat belajar banyak perkara.